terus tolong share balik lah kat mana yang kita share ni. Hello, hai, Assalamualaikum. Minta maaf, tadi ada isu satu akaun Facebook yang dah block. Jadi kita tak boleh live lama di akaun tu lah. Mohon maaf atas masalah teknikal. Okay, alright, kita sambung balik lah. Tadi ada seorang kita punya audience bertanya apa ni, dari segi penggunaan current. Okey, dari segi penggunaan current. Okey, current aircon portable ni dengan aircon biasa. Okey, alright. Untuk rate current untuk aircon biasa sekarang lebih kurang dalam 3.0, 3.4 kan, 3.4 hingga ke 4.5, 4.2 macam tu lah sekarang. So jadi, tapi untuk rate current untuk aircon apa ni portable, 1 horsepower around lebih kurang 4.0, 4.6 hingga ke 5 point something, 5.2, 5.3 macam tu lah. So jadi kat situ kita boleh lihat perbezaan dia. Memang ada sedikit lah perbezaan. So kat sini saya boleh tunjukkan kepada anda bagaimana kan untuk kita tengok kan bagaimana dia punya penggunaan current lah. Okay, sekarang kita set dalam 26 darjah Celsius, and then dia masih lagi berfungsi lah kan, dia punya kompresor masih lagi berjalan. Kat sini kita boleh lihat lah kan, dia punya penggunaan current dalam 4.3. Sorry, maaf. Okay, sorry kan, dia jadi reflect 4.19, 4.2, 4.3, 4.3, dia boleh pergi sampai 4.6 lah. Itu maksimum dia punya current lah. So dia akan lebih sikit lah kan berbanding dengan aircon biasa. Assalamualaikum Puan Nafisah. Okay, Assalamualaikum Puan Saifur. Dan terima kasih menonton live. Dan kalau ada beberapa soalan berkaitan dengan aircon ataupun portable aircon yang sekarang kita tengah cerita ni, boleh tanya. InsyaAllah kita cuba bantu, cuba jelaskan, cuba terangkan kepada tuan-tuan. Okay, alright. Okay, dari segi cooling capacity pula, dia tak jauh beza dengan aircon biasa, sebab majoriti aircon portable ni dia punya BTU, kita panggil cooling capacity dia lebih kurang dalam 1200 BTU ke 1200 BTU ni untuk aircon 1.5 horsepower, and then aircon 1 horsepower dalam 9000 BTU. Tapi kalau kita tengok macam brand Exxon kan, brand Exxon dia bagi mover kan. So ini kalau mover ni dia punya BTU sangat tinggi lah kan. Kalau one horse dia 10,000 BTU lah kan, 10,000 BTU one horse. Kita boleh tengok dekat sini 10,000 BTU tapi running current dia tinggi sikit lah, 4.9. So kat situ maksudnya lagi tinggi BTU sekarang, lagi banyak current yang kita kena bayar lah. Okay, kemudian dari segi watt, kalau macam yang 1 horsepower ni 1015 watt untuk power conversion, power apa untuk penggunaan power dia kan. Okay, kalau untuk 1.5 lebih kurang dalam 1255 watt lah. Okay, itu untuk brand media. Kalau brand Exxon dalam 1130 watt. Untuk 1 horsepower 1.5 lebih kurang dalam 1200 watt macam tu lah. Okay, so jadi kalau anda kalau macam portable ni, kelebihan dia satu, kalau anda jenis orang yang berpindah randah, so anda akan jimat untuk kos buka dan pasang lah. Kalau macam aircon yang kita panggil aircon biasa ni, aircon split unit tu, anda akan ni lah high cost dekat buka dengan pasang untuk pemindahan lah. Okey, alright. Untuk apa? Cik Alia, Cik Alia bertanya, untuk jangka hayat portable aircon ni dia bergantung pada cara penggunaan kita dan cara maintenance kita lah.
Portable aircon ni dia still masih macam aircon biasa. Dia memerlukan maintenance, dia memerlukan kita cuci dia punya filter ni. Kalau kita tengok kan kat sini, kita boleh buka belakang ni, kita boleh tengok dia ada penapis. So ini rajin cuci penapis ni, rajin cuci dia punya condenser coil kat belakang. InsyaAllah kita punya aircon dia akan lebih sejuk lah. Okay, dari segi harga dia murah sikit lah berbanding dengan split unit. Sebab split unit dia masuk dengan harga pemasangan. So kalau macam dia lebih kurang dalam 900 ke 1000 lebih sikit untuk 1 horsepower. Assalamualaikum Tuan Admin. Terima kasih sudi melihat live. Okay, alright, sekarang kita tengah share tentang aircon media lah kan, media portable lah kan. So jadi kita tengah bercerita tentang portable aircon. So kalau siapa-siapa yang jenis tak menetap dekat satu tempat lagi, ataupun jenis memang jenis sejak nak jawatan pindah, so anda digalakkan lah kan, ataupun bolehlah pakai portable aircon ni. Tapi tapi kita boleh inilah. Alright. Portable aircon ni dia macam tu lah, dia mudah untuk pemasangan. Dia hanya tuan-tuan hanya perlu just masuk plug ni dekat plug rumah kan. Kalau plug masuk dekat plug rumah and then terus on, boleh dah terus pakai. Cuma perlu bawa dia punya, kita panggil paip ni lah, paip buang haba panas dia tu ke luar tingkap, and then tutup sikit tingkap tu, and then sediakan dia punya paip air saja kan, laluan paip air ke bilik air ataupun sediakan tangki ataupun baldi untuk air tu terbuang. Alright, minta maaf. Alright. Untuk range harga portable aircon ni, kita kan. Untuk range harga portable aircon ni antara satu horse lebih kurang dalam 950 ke 1000 lebih sikit lah, ikut brand dan ikut ikut brand lah selalunya kan. Kalau macam media dia murah sikit, kalau macam Axon dia mahal sikit. Lepas tu kalau 1.5 lebih kurang dalam 1300, 1200 ke 1300, lebih kurang macam tu lah dia punya range harga. Kemudian yang lain, kemudian brand-brand yang ada yang setakat yang kita biasa dengar, antaranya Axon media yang famous. Kemudian ada juga brand Panasonic. Kemudian dia ada juga brand-brand macam yang ni, MDC kan, MDC, Morgan, ada jugalah brand-brand lain. Keluasan mengikut mengikut kita panggil mengikut BTU tu lah. Contoh macam 1 horsepower, dia boleh cover lebih kurang dalam 10 kali 10 punya ruang. 1.5 dia boleh cover dalam 10 kali 15 ke 10 kali 17 persegi, kaki persegi lah. Saya buat pengiraan. Alright. Contohlah 10 kali 10 kali dengan 80. 8000 BTU. Kalau 100 kaki persegi, dia boleh cover aircon 1 horsepower dia sudah cukup lah kan. Lebih kurang macam tu lah. Kalau 10 kali 10 ataupun ruang tamu 1.5, ruang tamu yang berukuran lebih kurang 20 kali dengan 10, 10 kali 10 kali 80, lebih kurang dalam 17 kali dengan 10 kali dengan 80, lebih kurang itulah 17 kali dengan 10, 1700 kaki persegi punya keluasan. Itu 1.5 boleh cover lah kan. Dia semua dia tak buat aircon yang lebih besar adalah kerana
Kalau lagi besar dia buat, lagi besar horsepower dia buat, lagi berat lah aircon tu. So dia tak sesuai untuk portable. So jadi aircon yang ada untuk portable ni hanya 1 dengan 1.5 horsepower sahaja. Okay. Alright, kat sini saya boleh tunjuk lah kan, angin yang dihasilkan kan. Walaupun kita set sekarang suhu dalam 26 darjah Celsius, tuan-tuan boleh lihat kat sini 26 darjah Celsius, tapi angin yang keluar daripada portable aircon ni lebih kurang 18, 17, 16 darjah Celsius lah. Kita boleh tengok kat situ 15, ni 15 darjah Celsius. Okey, untuk pengiraan berapa horsepower yang diperlukan untuk ruang rumah kita adalah formula dia lebar darat panjang ruang darat dengan 80. Lebar darat panjang darat dengan 80. Okey, 80 ni itu kita panggil standard je lah. Standard rate kan. Standard rate dia punya standard rate bagi keadaan di Malaysia lah, suhu di Malaysia. First level bukan 40 tapi 80 lah. 80 tu adalah standard rate yang ditetapkan ataupun yang akan mendapat BTU yang sesuai lah. Contoh kita letak 12 kali dengan 14 kali dengan 80. So 12 kali 14 kali 80 bersama dengan 13,440 BTU. Contohlah kan, ini kan 12 kali 14 kali 80 bersama dengan 13,440 BTU. Okey, jadi bila keluasan dia bila jadi 13,000 BTU ni, kita kena bahagi dengan 10 kena bahagi dengan 1,000. Amount tu bahagi dengan 1,000. Sorry, amount tu bagi dengan 10,000. 10,000 kita akan dapat 1.34. 1.34 horsepower lah. So ini amount yang kita dapat tu, kita bahagi dengan 10,000, kita akan dapat amount lah 1.34. 1.3 tu maksudnya dekat dengan 1.5 horsepower lah. Alright. Okay. Untuk soalan seterusnya dari Puan Amalina, portable aircon ni baby friendly tak? Okay, portable aircon ni sesuai jugalah untuk baby sebab dia tidak menghasilkan udara ataupun wap udara yang terlalu lembab hingga boleh menyebabkan ataupun menjejaskan kita punya baby punya ni lah, keadaan kesihatan lah. Kita boleh set suhu kan, ikut keselesaan yang kita perlukan, ikut kesejukan ruang yang kita perlukan. Kita nak bilik kita sejuk berapa, kita boleh set, insyaAllah dia boleh dapat, and then dia boleh cut off lah. Sebagai contohnya kan, kalau saya set kat sini, sekarang kita boleh lihat suhu adalah 26 kita set. Okay, tapi bila saya set suhu kepada 29, maksudnya ruang bilik ni sebenarnya dah dapat 29 darjah Celsius. Okay, so ini dia punya kompresor dah tak running. Bila kompresor dah tak running, dia punya suhu dia akan meningkat sikit lah. Kita boleh lihat dekat sini lah, sebagai demo ya. Okay, kita tengok lah kan, udara yang keluar, suhu yang dapat adalah 22 darjah Celsius. Dia dah tak sejuk dah. Tapi bila kita rendahkan balik suhu, so lagi kompresor dia jalan, kita akan dapat balik lah suhu yang diminta. Okey, seterusnya untuk Puan Nurul Ishal. Alright, untuk Puan Nurul Ishal, okey, bagaimana cara nak servis portable aircon ni? Okey, filter yang kita buka ni, kita boleh basuh pakai air, pakai sabun. And then kemudian saya tunjuk kat bahagian belakang. Alright. Okay, kemudian di bahagian belakang ni kalau ada habuk, kita boleh vacuum ataupun lapkan dengan perlahan-lahan. Sebab bahagian fin ni dia sangat tajam.
dia boleh menyebabkan tangan jari kita luka. Alright. Sini dia sangat bahaya lah. Kita perlu berhati-hati. Okey, kemudian vacuum, dan sini kena kerak cuci lah. Kemudian kita boleh lihat di sini. Okey, di bahagian bawah ni kita boleh tengok lah kat sini. Sini pun kita kena cuci kerak jugalah. Bila habuk dah penuh sini, sebab angin sejuk, angin panas, dia akan lalu sini. Dia akan buang panas daripada sini masuk dalam pipe kita ni dan buang keluar lah. So jadi bila habuk belok sini, aircon kita akan jadi tidak sejuk lah puan. Okay, jadi puan boleh cuci sini dengan cuci sini. Tapi kalau puan dah pakai 2 tahun, 3 tahun ke atas, puan perlu panggil technician lah untuk buka cover-cover ni, untuk buat chemical service, untuk memastikan kita punya jangka hayat aircon ni boleh bertahan lebih lama lah. Alright, itu sedikit kan penerangan lah. Okay. Kalau macam ini, ini kita tunjuk satu contoh lah. Satu lagi contoh aircon brand MEC. Brand MEC. Ini dia punya kompresor bahagian dalam, ini blower angin dia. Kemudian dia punya air intake dia di sebelah sini kan. Kalau macam yang sini, dia ada bagi dua-dua filter lah. Filter untuk angin sejuk bahagian atas ni filter dia, dan dia filter untuk angin panas dekat bahagian bawah ni. Nampak ni filter. Buka, basuh filter ni kerak sikit, InsyaAllah aircon kita akan tahan sejuk lah. Tapi bila dah lama, kadang habuk tu dah masuk melalui dia kadang-kadang masuk kot lain, dan dia penuh habuk kat sini, kat dalam bahagian dalam fin dia tu. Kita boleh lihat dalam tu. Okey, kalau situ dah penuh, kita perlu ni lah, panggil technician lah untuk servis yang tu. Alright. Okey. Harap sedikit penjelasan dapat memberi penerangan ini dapat memberi penjelasan kepada puan untuk cuba servis. Kalau tak jelas, puan boleh request tim kami untuk bantu puan macam mana nak servis kan. Kita boleh terang melalui video call ataupun melalui melalui video. Nanti kita hantar video kepada puan macam mana nak buka, nak servis. Okey, Tuan Saiful, insyaAllah syarikat kita ada juga buat servis dan repair portable aircon. InsyaAllah kalau ada portable aircon yang nak di repair ataupun nak di servis, boleh panggil syarikat kita insyaAllah. Okey, terima kasih Puan Nurul. Okey, saya rasa setakat itu saja kot untuk perkongsian kali ini. Yang lain saya rasa function dia apa semua dia lebih kurang lah macam kita tengok aircon biasa lah. Cuma dia punya kelemahan ni okey, untuk Cik Puan Malina Azlina. Okey, tank COVID ni better portable aircon atau aircon biasa lah, maksudnya aircon sekretor tu. Okey. Okey, untuk sebab sekarang contohlah kan, kita baru dapat anak ataupun baru melahirkan anak, tapi anak tak tahan kan. Tapi mesti sekarang COVID, tim aircon masih lagi tak boleh nak pasang aircon, tak boleh datang aircon. So ini adalah salah satu solusi yang paling cepat lah kan. Unit ni untuk portable aircon ni adalah solusi yang paling cepat yang kita boleh gunakan, dan untuk kita inilah yang supaya kita tak membiarkan anak kita ataupun family kita tidur dalam panas lah. So kita boleh dapatkan dan kita boleh terus pasang hari itu juga kan. Dan kat sini portable aircon ni kan, kami boleh supply ataupun tuan-tuan perempuan boleh cari dalam Shopee kan, yang mana yang mudah kan untuk tuan-puan untuk inilah dapat kan. And then cuma kita kena pastikan dari segi waranti kan, bila kita beli barang-barang yang agak mahal ni, kita kena pastikan kita boleh dapatkan waranti dengan mudah untuk claim waranti, supaya kita tak rugi lah. Yang tu je lah. Okay, sekarang kompresor dia dah balik. Kita boleh lihat balik lah suhu dia, sekali lagi saya tunjuk last suhu yang dihasilkan oleh portable aircon ni.
Kita boleh tengok sekarang suhu dia dapat 16, 15. Angin yang keluar daripada ni dah turun 15 ke 14 darjah Celsius. So dia memang sejuk. So kalau suhu bilik kita sekarang katakan suhu bilik sekarang ni, sini sekarang suhu bilik lebih kurang dalam 27 dia masih naik 25, 26. Suhu bilik sekarang mungkin dalam 25, 26 ke 27 macam tu lah lebih kurang. So angin yang keluar ni 14. So ini memang kita akan dapat rasa sejuk yang ketara lah. Alright, Tuan Saiful, insyaAllah nanti lepas PKP kita minum-minum kedai mamak pula Alright, okay. Okay, untuk portable aircon ni, yes, kalau gas leaking, tapi selalunya dia dah siap. Dalam unit. Dia dah siap dalam unit tu. So jadi kalau dia ada leaking, baru perlu tambah gas. Dan gas dia boleh tambah macam aircon biasa lah. Kita boleh check, kita boleh tambah dia macam aircon biasa lah. Dia ada tempat je lah. Kalau tak ada, kita kena tambah part tu untuk kita tambahkan gas. InsyaAllah. Alright, Puan Wawa Ahmad, untuk rebate 200 tu masih lagi dibuka, tak salah saya kan. Kerajaan masih lagi menjalankan kempen Save 2.0 tu. Kalau puan berminat ataupun puan ada mohon dengan kami, kalau puan ada mohon, kalau dah lulus nanti kami akan hubungi puan balik. Tapi saya rasa puan belum mohon lagi. Kalau puan dah ni, puan boleh rujuk boleh message kami nanti dekat nombor ataupun link yang kami akan bagi. Jadi saya minta tolong post team kita punya kontak untuk bertanya mengenai Save 2.0. InsyaAllah kita punya team akan bantu puan jawab lah 2.0 tu. 2.0 okay, saya cerita sikit lah mengenai rebate 2.0 ni adalah inisiatif kerajaan untuk menggalakkan rakyat Malaysia membeli atau mengguna pakai aircon inverter yang lebih mesra alam, yang lebih jimat karen. So dia bagi rebate 200. Contoh kalau harga aircon tu 1,700, so tuan-tuan akan dapat rebate 200. So tuan-tuan hanya perlu bayar dalam 1,500 macam tu lah. Tapi benda ni perlu dimohon dan dapat kelulusan baru kita boleh proceed, ataupun kita nak proceed dulu pun boleh. Anda dapat kelulusan baru dapat balik gantian 200 go. Macam tu lah dia punya konsep yang kita guna pakaikan untuk rebate Save 2.0. Okay, selamat datang Tuan Anwar Syafiq. Okay, kita tadi menerangkan mengenai portable aircon lah. Portable aircon. Oh, satu lagi. Okay, sekarang saya tunjuk kat tuan-tuan dan sahabat-sahabat yang ada dalam ni, saya tunjuk angin yang dikeluarkan, angin panas yang dikeluarkan oleh portable aircon ni lah. Okay, sini dia punya blower yang keluarkan angin panas. Okay, saya akan letakkan sensor kita dalam ni. Okay, saya akan letakkan sensor dalam blower panas ni. Kita boleh lihat nanti berapa suhu yang dapat. Nampak sekarang dah 50 darjah Celsius. So jadi angin panas ni perlu diletak 52. Sorry bukan 62 tapi 52, bukan 52 tapi bukan 25 tapi 52. Sebab saya pakai front kamera, dia jadi terbalik lah. Kat situ kita tengok angin panas ni. So jadi angin panas ni kita boleh letak di luar lah. Kita perlu keluarkan angin panas ni kan. Tak boleh nak letak dalam ni, kadang aircon tak sejuk lah. So itu dia punya law dia lah kan. Dan pemasangan tuan-tuan dan perempuan boleh pasang sendiri sebenarnya. Bila dah beli, kita boleh letak je kat penjuru ataupun dekat-dekat dengan tingkap. Kita boleh terus pasang, boleh switch on dan pasang insyaAllah. Okey, harap kongsian ini dapat memberi sedikit manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, lupa jangka hayat satu lagi macam aircon belakang ni masih lagi berfungsi dengan baik lah. Cuma saya buka untuk saya tunjukkan demo lah. So dia masih lagi sejuk macam aircon biasa. Saya rasa aircon ni dah lebih kurang dalam
10 tahun. Lebih kurang dalam 8 tahun kot, 8 tahun lah itu. Saya tak ingat dia punya tarikh bila. So ini antara salah satu aircon yang dihantar dan di-repair oleh sahabat saya daripada VH ni lah Venture. VH Smart Venture. Okey, alright. Jadi itu saja perkongsian saya untuk petang ni. Kalau video ni bermanfaat, minta tuan-tuan dan puan share pada kawan-kawan dan share pada orang ramai supaya kita dapat penjelasan berbaluikah kita pakai portable aircon ni. Portable aircon ni dapat menyejukkan bilik ataupun tak kan. Selamat tak kita pakai portable aircon ni. Jadi itu je lah, serba sedikit kan. Kalau ada apa-apa persoalan berkaitan dengan portable aircon ni, tuan-puan boleh terus PM kami ataupun WhatsApp kami. Nanti saya akan bagikan nombor link dan nombor telefon di bawah, insyaAllah. Okay, semoga jumpa lagi pada live yang akan datang, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.